Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang kepada program Resensi Buku Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Program ini adalah di antara inisiatif jabatan ini untuk kita menggalakkan budaya membaca dalam kalangan warga pendidik seluruh negeri Johor khususnya. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan satu buku yang saya kira sangat menarik oleh Brian Tracy, iaitu buku yang bertajuk Get Smart. Buku ini membantu kita ke arah bagaimana untuk kita berfikir dan bertindak sebagai orang yang sangat berjaya dan bergaji tinggi dalam setiap bidang. Buku ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pinjam dari rak buku Butters Corner di Pusat Sumber Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Butters Book Corner ini adalah satu inisiatif kita menggalakkan minat membaca. Jadi saya sangat mengalu-alukan semua warga pendidik untuk kita sama-sama memanfaatkan inisiatif ini bagi kita mempertingkatkan ilmu. Kebelakangan ini ramai dalam kalangan kita banyak membuat pembacaan secara canggih, iaitu melalui internet ataupun melalui media-media sosial sekarang ini menggunakan komputer ataupun telefon pintar. Butters Book Corner ni mudah aja. Tuan-tuan sila datang ke Pusat Sumber Cendekiawan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pilih buku yang ingin dibaca. Kemudian tuan-tuan tinggalkan satu buku sebagai tukar ganti. Dan apabila tuan-tuan selesai membaca buku tersebut, pulangkanlah buku itu di situ. Tuan-tuan boleh ambil buku baharu untuk kita sama-sama memanfaatkan ilmu itu, dan buku yang tuan-tuan tinggalkan di situ boleh dimanfaatkan oleh rakan-rakan kita yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya membaca buku memberikan kepuasan yang berbeza berbanding dengan pembacaan melalui internet. Buku Get Smart oleh Brian Tracy ini pada saya sangat menarik. Bahasa yang digunakan mudah difahami, bersahaja dan disulami dengan ungkapan oleh tokoh-tokoh tersohor yang dan juga contoh-contoh yang hampir dengan kehidupan kita. Jadi ianya sangat praktikal. Walaupun dia bersifat santai, tetapi isinya sangat bermakna. Ia memberikan panduan kepada kita untuk berjaya dan melaksanakan tugas kita secara bermakna bagi semua peringkat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buku ini dimulai dengan mukadimah dengan tajuk Unleash the Imprisoned Splendor ataupun membebaskan kehebatan yang terpenjara ataupun terkurung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam setiap individu ada kehebatan yang tersembunyi. Jadi dengan membaca buku ini, kita akan dibimbing untuk kita membebaskan kehebatan itu untuk manfaat bersama. Buku ini juga dimulai dengan ungkapan William James of Harvard, iaitu "The greatest revolution of my generation is the discovery that people, by changing their inner attitudes of mind, can change the outer aspect of their life." Maksudnya tuan-tuan, ungkapan ini menekankan bahawa perubahan kehidupan seseorang itu banyak dipengaruhi oleh kesediaan individu untuk melihat sesuatu dari pelbagai kaedah ataupun dari pelbagai sudut ataupun dari pelbagai perspektif. Jadi ini memerlukan individu untuk memerah otak, iaitu kita punya mental superkomputer untuk berfikir, merancang dan mencipta dalam mendepani sesuatu situasi. Malangnya, kebanyakan daripada kita kurang memanfaatkan mental superkomputer ini. Dalam kajian dianggarkan hanya purata 2% saja potensi minda kita digunakan. 2% saja tuan-tuan dan puan-puan. Penulis buku ini juga menekankan peri pentingnya kita merubah cara kita berfikir jika kita ingin berjaya. Henry Ford
yang saya kira tuan-tuan semua kenal pernah berkata, failure is merely an opportunity to more intelligently begin again. Ataupun maksudnya lebih kurang, kegagalan itu merupakan satu peluang untuk kita memulakan sesuatu dengan cara yang lebih baik. Jim Rohn pula berkata, you can change your life because you can change your thinking. You can change the person you are. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, buku ini menghuraikan 10 perbandingan cara berfikir. Namun saya tidak akan mengulas 10 tajuk lah. Secara ringkasnya, intipati dalam buku ini adalah satu, dia melihat pemikiran long term perspektif dibandingkan dengan short term perspektif, iaitu melihat apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang dari satu tindakan. Kita kena melihat implikasi sesuatu tindakan. Dan satu kaedah yang paling baik untuk kita mengukur kualiti pemikiran adalah keupayaan untuk menjangkakan kesan dan akibat daripada satu idea dan tindakan. Jadi kunci di situ, tuan-tuan, adalah mengukur kualiti pemikiran melalui keupayaan untuk menjangka kesan dan akibat daripada satu idea dan tindakan. Dalam buku ini juga dia menghuraikan secara ringkas 2 hukum. Satu adalah hukum law of unintended consequences dan satu lagi adalah the law of persevere consequences. Sebagai contoh, kalau law of unintended consequences, kita ambil contoh yang paling rapat dengan kita sebagai warga pendidik. Anak-anak murid kita, mereka berhenti sekolah, mereka bekerja, dan pada waktu itu mereka merasakan mereka cukup dapat duit, boleh beli barang, boleh beli motor, boleh beli apa yang mereka kendaki. Sekarang ni handphone yang canggih contohnya. Mereka merasa puas. Tetapi mereka tidak sedar, kalau mereka berhenti setakat bekerja di situ sahaja tanpa berusaha mempertingkatkan keilmuan dan kemahiran, mereka tidak akan pergi ke mana. Itu adalah law of unintended consequences. Kesan jangka panjang itu kita tak nampak. Tak nampak lagi. Walaupun mungkin sebahagian daripada kita boleh menjangkakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam buku ini, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, penulis juga membandingkan creative thinking versus mechanical thinking. Yang ini, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kekuatan kurikulum kita, Kementerian Pendidikan menekankan pelaksanaan kebat. Kebat ataupun kemahiran berfikir searas tinggi ini adalah di antara inisiatif Kementerian Pendidikan untuk membangunkan kemahiran berfikir dalam kalangan murid kita supaya mereka menerokai dunia luar dengan lebih luas. Dan di sini peranan guru adalah sangat penting untuk membimbing guru itu bagaimana murid itu boleh dibangunkan ke arah memiliki pemikiran yang kreatif dan kritis. Kementerian Pendidikan telah membuat pelbagai perancangan. Contohnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang di dalamnya ada 5 aspirasi sistem, ada 6 aspirasi murid, 11 anjakan dalam 3 gelombang. Saya rasa dalam kalangan kita dah masak dengan perkara ini. Tapi sejauh mana kita memainkan peranan untuk kita merealisasikan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan? Adakah kita ni hanya setakat melaksanakan arahan demi arahan demi arahan? Kalau tak ada arahan, kita tak buat apa-apa. Kita tunggu sahaja. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan, dalam gelombang ketiga, Kementerian Pendidikan memberikan keluasan ataupun memberikan autonomi terpimpin kepada kepimpinan di sekolah, di PPD, di jabatan untuk merangka tindakan yang sesuai dengan situasi yang sekolah hadapi. Jadi di sini sesuatu kaedah penyelesaian itu
dibuat berdasarkan kepada keperluan setempat. Dia tak boleh satu pendekatan untuk semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buku ini memberikan panduan secara berstruktur kepada kita untuk kita merangka tindakan jangka panjang supaya kesan yang positif itu bukan setakat dilihat semasa tetapi akan dilihat untuk satu jangka masa yang panjang, dan perkara ini dapat membantu kita memastikan kemajuan dan pembangunan negara. Penulis buku ini merumuskan penulisannya dengan ringkas saja. Success is not an accident. Failure is also not an accident. You are where you are and what you are because of yourself, because of your own thinking and behavior. If you want your future to be better in any area, you must first change and improve your thinking. You must make new choices and better decision. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buku adalah gudang ilmu. Membaca, bertanya adalah kunci-kuncinya. Jadi saya kira marilah kita sama-sama membangunkan ataupun membudayakan membaca dalam kalangan masyarakat kita, dan kunjungilah Bata Books Corner untuk kita sama-sama memanfaatkan buku-buku yang ada di situ. Sekiranya tuan-tuan tidak mungkin tak dapat mencari buku-buku yang sesuai, pilih dan letakkan satu buku untuk letak di situ. Buku pelbagai jenis boleh diperolehi di situ, dan tuan-tuan boleh masukkan juga buku daripada pelbagai tajuk. Mungkin novel. Kalau tidak ada buku ilmiah, novel boleh diletakkan di situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.